surah Al-Ankabut ayat 65. Yang ini Allah Ta'ala gambarkan perangai buruk manusia. Dia time dia senok perut, dia susah, dia tak ada duit, dia tak ada makan, dia tak ada kerja, dia tengah diuji pandemik macam-macam. Dia berdoa kepada Allah, 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 Allah. Bila Allah dah bantu dia, lupa Allah. Lupa Allah, dia sembah benda lain pula. Bukan sembah secara semayang, tetapi dia meletakkan kebesaran pada benda lain sebelum dia letak kebesaran pada Allah. Dan dalam satu syirik besar, satu lagi syirik kecil. Mari kita lihat. Syirik yang besar itu ada banyak. Kita juga ringkas-ringkaskan saja. Antara contoh syirik besar itu, dia ada pula perincian-perincian dia. Pertama, syirik besar itu boleh berlaku menerusi doa. Dia panggil syirik doa. Syirik doa ini adalah di samping dia berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada selain daripada Allah. Itu juga syirik. Dan itu syirik doa dia panggil. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan berikrar taat kepada Allah. Namun tatkala Allah selamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Surah Al-Ankabut ayat 65. Yang ini Allah Ta'ala gambarkan perangai buruk manusia. Dia time dia senok perut, dia susah, dia tak ada duit, dia tak ada makan, dia tak ada kerja, dia tengah diuji pandemik macam-macam. Dia berdoa kepada Allah, 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 Allah. Bila Allah dah bantu dia, lupa Allah. Lupa Allah, dia sembah benda lain pula. Bukan sembah secara semayang, tetapi dia meletakkan kebesaran pada benda lain sebelum dia letak kebesaran pada Allah. Dan dalam Quran ada 4 surah yang berurutan Allah Ta'ala rekodkan perangai buruk manusia yang memang tak reti mengenal budi. Pertama, surah Al-Ankabut ayat 65 sampai 66. Yang kedua, surah Ar-Rum ayat 33 sampai 34. Yang ketiga, surah Luqman ayat 32. Dan yang keempat, surah Az-Zumar ayat 8. Semuanya redaksi yang sama. Perangai manusia ini, time dia susah, dia doa dengan aku. Time dia senang, dia letakkan kebesaran benda lain selain daripada aku. Ini syirik doa disebut. Yang kedua, syirik niat, syirik keinginan, syirik tujuan, iaitu melakukan apa juga ibadah untuk selain daripada Allah. Oh, itu membahaya itu. Dalam Quran surah Hud ayat 15 Allah Ta'ala menyebut, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasuna ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengkehendaki kehidupan dunia dan segala glamour, populariti, perhiasan, kecantikannya, nescaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Tetapi itulah orang yang tidak memperoleh apa-apa di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang mereka usahakan, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Artinya, dia melakukan sesuatu bukan kerana Allah, bukan kerana Allah, tapi kerana ada benda lain. Ada mensyarikatkan niat dengan benda yang lain. Dia berceramah misalnya, niatnya hanya nak masuk YouTube saja misalnya. Itu tidak boleh. Mesti letak keutamaannya Allah. Buat ini kerana agama, nak mencari bekal di hari yang satu lagi, hari kemudian. Tidak boleh ada satu niat itu saja. Dia semayang kerana dia nak mendapat pujian sebagai menantu yang paling baik antara menantu yang lain. Jadi ini semua dia panggil syirik pada niat. Yang ketiga, syirik dalam ketaatan, iaitu mentaati selain Allah
meletakkan ketaatan itu lebih ataupun setanding dengan ketaatan kita kepada Allah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim, mereka menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Dan juga mereka menjadikan Tuhan kepada Al-Masih, anak kepada Maryam. Padahal mereka hanya disuruh beribadat kepada Allah yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain daripada Allah. Maha sucilah Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Surah At-Taubah ayat 31. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada pula syirik, dipanggil syirik mahabbah, syirik dalam hal kecintaan, iaitu menyamakan Allah dengan selain daripada Allah dalam hal kecintaan. Sepatutnya Allah itu dicintai full markahnya, tapi dia ada cinta juga kepada lain. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adhaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul adhab. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah perbandingan dan tandingan selain Allah. Mereka cinta kepadanya sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Adapun orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Dan seandainya orang-orang yang zalim itu tahu ketika mereka melihat siksaan pada hari kiamat bahawa segala kekuatan itu kepunyaan Allah dan Allah amat berat siksaannya. Surah Al-Baqarah ayat 165. Jadi selesai. Itu syirik yang akbar, syirik yang besar. Dia ada pula syirik asghar, syirik yang kecil. Syirik yang kecil ini tidaklah menjadikan pelakunya keluar daripada Islam, tetapi mengurangkan tauhid, yang mana dia merupakan satu perantara ataupun satu jalan yang boleh membawa kepada syirik besar. Adapun syirik kecil ini kita bahagikan kepada dua. Pertama, syirik zahir, syirik yang tersembunyi, khafi. Syirik yang zahir ini syirik yang nyata, iaitu syirik kecil yang boleh berlaku hasil daripada ucapan kita ataupun perbuatan-perbuatan kita. Dalam ucapan, misalnya kita bersumpah dengan selain daripada nama Allah, itu tak dibenarkan. Kata Abu Hurairah, Nabi pesan, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain daripada nama-nama Allah, maka dia telah berbuat syirik ataupun kufur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh syirik dalam bentuk ucapan juga adalah seperti kata-kata Masya Allah wa syi'ta. Allah berkehendak sebagaimana awak berkehendak, ataupun awak berkehendak sebagaimana Allah berkehendak. Ucapan itu tidak dibenarkan. Bahkan dalam satu riwayat itu memang ada teguran Nabi kepada seorang laki-laki. Kata Ibnu Abbas, seorang laki-laki dia datang jumpa Nabi, sembang apa semua. Kemudian lelaki ni agaknya dia nak menghormati Nabi, lantas dia mengucapkan Masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan apa yang Tuhan kehendaki saya ikut saja. Jadi Nabi pun berkata kepada laki-laki ini, ja'alta lillahi niddan, awak mahu jadikan saya ni sekutu kepada Allah ke? Awak nak jadikan saya ini sebanding, seolah-olah digandingkan dengan Tuhan ke? Jangan begitu. Tetapi ucapkanlah Masya Allah wahdah. Apa saja yang Allah kehendaki, ikut Allah sajalah. Tak ada kena-mengena dengan manusia. Ada juga syirik dalam bentuk perbuatan. Syirik perbuatan. Contoh syirik-syirik perbuatan ini adalah perbuatan kita memakai benda-benda tertentu. Gelang, benang, cincin, tangkal dan macam-macam lagi. Contohnya orang yang menggantungkan azimat, dalam bahasa Arab dipanggil tamimah. Kononnya dia pakai itu sebab nak jauh daripada kejahatan orang, ataupun biasa kita orang nak jauh daripada ain mata, sihir mata, kejahatan orang yang sihir menerusi mata.
Dia memang banyak. Kalau kita pergi ke negara-negara Mediterranean, negara-negara Timur Tengah, Utara Afrika, dia memang gantungkan azimat-azimat tertentu, kepercayaan-kepercayaan tertentu yang bagi mereka ini boleh menjauhkan mereka daripada kena ain. Sebagai contoh, kalau kita ke Turki, orang sana memang dalam kereta, di pasar-pasar, mereka gantung nazar dalam kereta ataupun di rumah mereka. Nazar ni macam warna biru yang ada biji mata di tengah, warna hitam. Bukan setakat di Turki lah, kita pergi ke Albania, Bosnia, Bulgaria, Greece dan macam-macam, memang orang percaya kepada nazar itu. Dan kalau di negara Arab, mereka gantung khamsa hand, tangan yang 5, ada bentuk tangan 5, dia gantung pada cermin dia, apa semua, cermin kereta dia. Sebab ini kepercayaan dia. Ini kita kena hati-hati, kena awas. Kalau seseorang meyakini bahawa kalung, benang, azimat, itu semua adalah mekanisme untuk menolak mara bahaya dan menghilangkan mara bahaya, maka itu digolongkan sebagai syirik asghar. Kerana Allah tidak menjadikan sebab-sebab hilangnya mara bahaya dengan benda-benda itu. Namun, kalau dia berkeyakinan bahawa dengan memakai gelang, kalung, gelang magnet dan macam-macam lagi, kononnya dengan memakai itu dapat menolak ataupun mengusir mara bahaya, maka perbuatan itu masuk pula dalam syirik akbar, syirik yang besar, kerana dia menggantungkan diri dia kepada selain daripada Allah. Sebab itu saudara-saudari sekalian, berhati-hatilah kita. Hati-hatilah. Iman ni kena jaga. Kena jaga. Ini modal terbesar masuk syurga Allah. Baik itu kita khawatir dengan masyarakat kita sekarang takut terjerumus ke dalam satu perangkap dia panggil TBK, takhayul, bid'ah, khurafat. Betapa rapuhnya umat kita ini, bukan semualah, ada segi akidah kita ini, kadang-kadang dengan benda-benda yang pelik-pelik begitu boleh merosakkan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya orang kita kalau dengan batu permata, dengan patung tertentu, duit siling tertentu, lukisan tertentu, loket tertentu, cincin tertentu, ada azimat cincin khatam Sulaiman. Kalau nak tarik duit, guna ibu duit sakti jutawan Raja Bunian Pangeran Selempang Kuning dan macam-macam lagi. Kalau bab batu cincin tak payah ceritalah. Batu bacan, tapak jalak, junjung derajat, pancawarna, silakan nak pakai cincin pemanis jari, tapi jangan sampai obses mengatakan kerana batu cincin inilah saya mendapat kelebihan-kelebihan sekian. Ini boleh merosakkan iman. Izinkan saya berkongsi, zaman salafus salih, para sahabat Nabi dahulu, sekeliling mereka ni di Mekah, Madinah ni, banyak benda-benda pelik, benda-benda ajaib, tapi mereka tak heran pun sebab akidah mereka jaga. Sebagai contoh, ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan ramai lagi, dan boleh rujuk dalam kitab Ad-Durrul Mansur. Diceritakan oleh Amr bin Auf radhiyallahu an, pernah ketika Nabi nak buat parit dalam peperangan Khandaq, Nabi menggariskan garisan-garisan. Dia bersahabat jumpa dalam tanah ada batu besar putih. Batu besar dalam tanah, putih, bulat, cantik. Dan mereka ini cuba nak memecahkan batu ini, tetapi alat yang mereka gunakan semua patah. Akhirnya para sahabat panggil Nabi SAW. Nabi tengok, Nabi panggil Salman Al-Farisi. Nabi pinjam dia punya kroba yang besar itu, dan Nabi pun pukul lah batu itu dengan kroba yang besar itu dengan sekali pukul. Bila Nabi pukul, tong, batu itu terbelah dan mengeluarkan cahaya yang menyinari seluruh Madinah, bagaikan sinaran lampu pada malam yang gelap gelita. Kemudian Nabi dan para sahabat pun bertakbir, Allahu Akbar. Nabi pukul lagi kali kedua, tong, keluar cahaya lagi. Sahabat dan Nabi tu Allahu Akbar. Nabi ketuk sebanyak 3 kali. Saudara, walaupun batu itu begitu pelik sekali, keluar cahaya terang Madinah, tapi tidak ada seorang pun sahabat yang menganggap batu itu ada sakti.
Bahkan tidak ada yang mengambilnya untuk dijadikan azimat, penangkal, batu cincin. Itu tidak ada. Apa sebab? Mereka jaga ni, jaga iman, jaga syirik. Tak nak syirik. Wallahualam, kalau batu tu jumpa di tempat kita, berebut orang, berebut, ketuk pula dia Nabi lagi lah. Oh ni barakah, ambil berkat. Sama juga di zaman Nabi dulu, ada satu batu yang semasa Nabi masih di Mekah lagi, sebelum Nabi menjadi Rasul, ada seketul batu ini, setiap kali Nabi lalu, dia beri salam pada Nabi. Bayangkanlah, batu tepi jalan beri salam. Nabi tahu batu itu, para sahabat juga tahu batu itu. Bahkan Nabi dalam satu hadis daripada Jabir, Nabi sebut, inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'atha inni la'arifuhul an. Sesungguhnya saya masih tahu di Mekah ada batu yang memberi salam kepada saya sebelum saya diangkat menjadi Nabi. Sesungguhnya saya tahu batu itu ada sampai sekarang. Hadis riwayat Imam Muslim. Para sahabat pun tahu batu itu di mana, tetapi tidak ada sahabat yang menganggap batu itu ada kuasa sakti. Tidak ada yang menjadikan ianya sebagai azimat, tangkal, pendinding dan bagai-bagai lagi. Kerana apa? Jaga iman. Jangan syirikkan dengan kekuasaan Allah. Sama juga di Mekah, batu yang paling popular, batu yang paling sakti sekali lah, Hajar Aswad. Batu yang paling mulia. Seluruh umat Islam satu dunia sepakat bahawa Hajar Aswad adalah batu yang paling mulia dari segala batu yang ada di dunia. Dan kedudukannya itu makruf, semua orang tahu. Tetapi tuan-tuan, tidak ada seorang pun daripada sahabat yang menganggap Hajar Aswad itu ada kuasa sakti, atau ada yang minta nak sembuh daripada Hajar Aswad. Tidak ada. Sebab itulah Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia cium Hajar Aswad di hadapan orang-orang Islam, beliau lantas mengucapkan satu kata-kata yang begitu terkenal, inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u walaula anni ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuki. Kata Umar, batu, sesungguhnya aku tahu bahawa engkau ini hanyalah batu yang tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh memberi manfaat. Kalaulah tidak kerana aku tengok Nabi cium engkau, aku tak ingin cium kau. Kata Umar Al-Khattab. Ini direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini begitu mantap sekali iman dia. Dia jaga daripada syirik kepada Allah. Sama juga di Mekah ada Kaabah, ada Maqam Ibrahim, dan kita tidak menafikan bahawa Kaabah, Masjidil Haram itu sendiri ada keberkatan dia. Tetapi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in memang telah ditrainkan, dididik. Akidah mereka ini tidak tergugat dengan benda-benda selain daripada Allah. Begitu juga zaman Nabi dulu ada pokok-pokok ajaib. Pokok-pokok ajaib. Dalam kitab Tarikhut Tabari dan kitab Bidayah wa Nihayah, ada para ulama sirah menyebutkan tentang kisah ketika Nabi masih lagi kanak-kanak. Nabi telah melakukan perjalanan ke Syam bersama dengan bapa saudaranya Abu Talib. Dan sepanjang perjalanan itu dia dinaungi oleh awan. Ketika Nabi berhenti masa itu di satu tempat di sebuah negeri dekat dengan rumah seorang rahib ataupun seorang pendeta, Abu Talib suruh Nabi tunggu tepi jalan sebab ada barang-barang dagangan. Tiba-tiba rahib yang rumahnya dekat dengan tepi jalan ini, dia melihat sebatang pokok tunduk ke arah Nabi dan dia menaungi Nabi daripada panas matahari. Selepas melihat kejadian ini, rahib itu lantas berkata dalam hati dia, ini tidak akan berlaku kecuali kepada seorang bakal Nabi. Lalu rahib itu mengajak Abu Talib. Nabi datang ke rumah dan dia pesan pada Abu Talib, cepat-cepat bawa anak saudara kamu ni balik ke Mekah, cepat-cepat, jangan lama sangat di sini.
kata dia, anak ini akan memiliki kemuliaan. Kalau orang-orang Yahudi tahu, mereka akan bunuh anak ini. Rahib itu tahu daripada kitab Taurat, daripada Injil yang dia pernah baca, akan muncul satu Nabi yang dimuliakan. Yang kita nak ceritakan adalah pokok itu. Pokok boleh tunduk macam oning, tunduk meneduhkan Nabi. Tapi tidak ada sahabat pun yang menganggap pokok itu ada sakti, nak menjadikan azimat, tangkal, dipakaikan dengan kain kuning, disembah. Tidak ada. Dalam Quran, Allah Ta'ala sebut ada satu pokok, pokok Hudaybiyah. Ini pokok yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yuba'i'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fatahan qariba. Sesungguhnya Allah telah redha terhadap orang-orang beriman ketika mereka berjanji setia di bawah pokok ni, pokok Hudaybiyah. Tidak ada sahabat yang menganggap bahawa pokok itu ada sakti atau menjadikan pokok itu sebagai azimat, penangkal dan sebagainya lagi. Apa lagi? Di zaman Nabi ada pokok kurma yang menangis. Pokok kurma yang, Masya Allah. Pokok kurma ini, dia asalnya, kata Jabir bin Abdullah, Nabi kalau dia berkhutbah, dia akan bersandar pada sebatang pokok kurma dalam masjid Nabi, di mimbar dia. Falamma suni'al mimbar wastawa alaihi tarabat tilka sariyah kahanin naqati hatta sami'a ahlul masjid. Tatkala mimbar telah dibuat dan bagi dia duduk di atas mimbar, tiang itu menangis. Bayangkanlah, tiang menangis, sahabat mendengar dia menangis. Kahaninan naqati hatta sami'a ahlul masjid. Para sahabat kata, kami dengar macam bunyi unta merengek, pokok bunyi unta. Lantas nazala ilaiha Rasulullah fa'tanaqaha fasakatat. Nabi turun, Nabi usap, Nabi pegang sikit, barulah pokok itu diam. Ini hadis riwayat An-Nasa'i. Namun para sahabat, tuan-tuan sekalian, tidak pernah menganggap bahawa pokok itu ada sakti atau nak menjadikan ianya sebagai azimat, tangkal dan sebagainya lagi. Saya bawakan riwayat-riwayat ini untuk memberi pelajaran kepada kita. Hati-hatilah. Hati-hatilah. Baik, selesai syirik yang zahir. Yang kedua, syirik tersembunyi, iaitu syirik khafi, iaitu syirik dalam hal niat. Contohnya kerana ingin dipuji orang, ataupun sum'ah, ingin didengari oleh orang segala ibadat kita. Sebab itu hati-hatilah. Kadang-kadang ada orang di semayang ni bukan kerana orang sangat, bukan kerana Allah, kerana orang. Tu memang ramai. Kadang nak suka pun ada. Kita buat kadang live semayang Jumaat, dia mesej dah ke keluarga dia, jangan lupa tengok abah dalam TV. Ini contoh sajalah, sebab dia semayang depan kamera. 5 minit sekali menjaling kamera. Jangan begitu. Niat ni kena mau jaga. Sebab itu kata Imam Al-Qurtubi, tuan kitab, haqiqatul riya talabu ma fid dunya bil ibadah wa asluhu talabul manzilati fi qulubin nas. Hakikat riya adalah kita mencari apa yang ada di dunia dengan menggunakan ibadat. Maknanya dia menunggang agama untuk nak mencari kedudukan dalam hati manusia. Itu juga dianggap sebagai syirik yang tersembunyi. Mana kita pergi turun padang sedekah, rupanya nak dipuji sebagai dermawan. Kita rajin semayang supaya dipuji sebagai orang yang kuat ibadat. Kita pergi haji, kita nak dipuji sebagai orang yang rajin, duit ada dan tidak ada dosa dah balik pada Mekah. Itu jangan. Kita buat kerana Allah. Timbul perbahasan, apakah dosa syirik akan diampuni oleh Allah? Baik. Seluruh dosa termasuk syirik, kata ulama, akan diampunkan oleh Allah dengan syarat kalau hamba yang melakukan dosa itu bertaubat kepada Allah. Walaupun ada yang mengatakan syirik tak diampunkan langsung. Tidak, kalau dia bertaubat Allah ampunkan. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang melampau batas,
yang suka buat dosa. Jangan kamu putus asa dari rahmat dan kasih sayang aku. Aku ampun dosa semuanya, kerana aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Jadi kata para ulama, dengan syarat orang yang syirik ini ataupun orang yang kufurkan Allah ini, dengan syarat dia hendaklah bertaubat. Orang yang mati dengan tidak bertaubat kepada Allah, maka itulah yang tak akan diampunkan oleh Allah. Sebagai kesimpulan, syirik ini perlu kita jauhi, kerana dalam neraka orang-orang yang ada iman itu akan dikeluarkan semua. Jadi kita jaga daripada syirik. Cuma Imam As-Sanusi dalam kitab Muqaddimat ada memperincikan beberapa jenis syirik yang kita kena hati-hati juga. Pertama, syirik istiqlal. Syirik istiqlal ni menetapkan adanya dua Tuhan ataupun lebih yang berlainan-berlainan. Itu kita tak terlibat mudah-mudahan. Yang kedua, syirik tab'id. Dia menyatukan Tuhan daripada beberapa oknum-oknum akidah. Contohnya Tuhan tu 3 dalam 1, ada masa hari jadi Tuhan, ada masa jadi anak Tuhan. Itu kita juga tak terlibat. Yang ketiga, syirik taqrib, iaitu beribadat kepada sesuatu selain daripada Allah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia nak dekat pada Allah, tapi dia menggunakan jalan ini supaya sampai pada Allah. Itu dia panggil syirik taqrib. Yang keempat, syirik taqlid, beribadat kepada Allah sebab taklid, mengikut saja orang lain. Yang kelima, syirik asbab, menyandarkan satu kesan dengan sebab yang tertentu yang bersifat adat, seperti berpegang kepada pendirian bahawa dia kenyang kerana makan, bukan kerana Allah. Dia sihat kerana dia ambil vaksin, bukan kerana Allah izinkan. Dia tak kena penyakit kerana dia kuarantin, bukan kerana Allah. Itu kena hati-hati. Yang keenam, syirik aghrad, iaitu beramal kepada selain daripada Allah. Bagi syirik yang pertama sampai yang keempat, istiqlal, tab'id, taqrib dan taqlid, ulama mengatakan itu dikira kufur secara ijma', kena taubat. Bagi syirik nombor 6, aghrad, dia dikira maksiat, dia tidak dikufur secara ijma'. Adapun bagi nombor 5, iaitu syirik asbab, dia ada perincian. Kalau dia sandarkan kepada sebab tertentu semata-mata, maka dia dikira kufur secara ijma'. Jika dia meyakini bahawa ianya memberi kesan melalui daya yang dijadikan oleh Allah kepada makhluk, dia dikira sebagai ahli fasik. Yang penting, jaga percakapan, jaga pertuturan. Tidak ada yang lebih hebat melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa juga makhluknya, tidak ada yang boleh tandingi Allah Subhanahu wa ta'ala.